Okey, Assalamualaikum. Topik seterusnya adalah topik penyelenggaraan jentera. Okey, objektif pembelajaran kita bagi topik penyelenggaraan jentera, objektif dia kita untuk yang pertama adalah para peserta akan dapat mendefinisikan selenggaraan ataupun maintenance. Yang kedua, dapat menyedarakan 3 keperluan penyelenggaraan dibuat. Dan ketiga adalah peserta akan dapat tahu 4 jenis penyelenggaraan yang perlu dibuat di tempat kerja kita. Okey, kita pergi ke definisi penyelenggaraan. Penyelenggaraan ataupun maintenance merujuk kepada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga, mengelola dan memastikan berfungsinya sesuatu seperti tempat, peralatan atau sistem secara efektif dan efisien. Ini melibatkan pemeliharaan, perawatan atau pembaikan, pengaturan dan pengawasan terhadap jentera atau elemen yang terlibat. Kalau kita tengok definisi pula dalam atau Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, penyelenggaraan bermaksud kerja yang dijalankan bagi mengekalkan loji pada standard yang diterima. Maksud dia, loji dalam sini sebenarnya dia melibatkan tentang perkakasan dan apa-apa jentera. Loji bermaksud apa-apa jentera, kelengkapan dan perkakasan alat dan komponen yang itu dinamakan definisi logi. Okey. Okey, keperluan penyelenggaraan ada 3 keperluan utama, iaitu yang pertama, memastikan loji dalam keadaan lancar. Maksud dia boleh beroperasi dalam keadaan lancar, tak ada downtime. Yang kedua, keperluan dia untuk memastikan operasi loji dalam keadaan yang selamat. Maksud dia bila peralatan dalam keadaan baik, dia tak ada risiko kepada pekerja. Kemudian yang terakhir, keperluan penyelenggaraan ni untuk meningkatkan kekemasan tempat kerja supaya tempat kerja tu adalah selamat. Terdapat 4 jenis penyelenggaraan, yang mana yang pertama adalah penyelenggaraan yang kita buat untuk pencegahan ataupun preventive maintenance. Yang kedua, jenis kedua adalah penyelenggaraan bagi pencegahan statutory. Yang ketiga, penyelenggaraan kerosakan, breakdown maintenance. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan online. Penyelenggaraan atas talian. Yang ini adalah 4 jenis penyelenggaraan yang perlu ada pada pengurusan keselamatan jentera. Okey, kita pergi ke penyelenggaraan pencegahan, iaitu apa yang kita buat untuk penyelenggaraan ini. Penyelenggaraan pencegahan adalah aktiviti yang dijalankan mengikut skala masa tertentu yang telah ditetapkan. Kadang-kadang ada orang ditetapkan seminggu sekali, sebulan sekali ataupun setahun sekali. Itu penyelenggaraan pencegahan. Aktiviti yang dibuat untuk penyelenggaraan ini adalah mengganti, membaik pulih peralatan yang rosak mengikut jadual. Kemudian aktiviti ini perlu direkodkan, iaitu untuk penyelenggaraan boleh ke waktu kita buat aktiviti itu perlu disimpan rekod. Sebab apa kita lakukan ni adalah untuk mencegah daripada berlakunya sebarang kerosakan yang boleh mengakibatkan sebarang kerja terkendala, dan yang paling ditakuti adalah mana boleh berlakunya kemalangan. Yang ini kita buat penyelenggaraan secara pencegahan. Okey, jenis penyelenggaraan yang kedua adalah penyelenggaraan pencegahan statutory ataupun statutory preventive maintenance, yang mana ia dilaksanakan bagi mematuhi peruntukan perundangan lah, terutamanya Akta Kilang dan Jentera 1967, dan
pemeriksaannya perlu mengikut peraturan atau dalam peruntukan Akta Kilang dan Jentera 1967. Jenis-jenis jentera yang terlibat untuk penyelenggaraan seperti ini adalah seperti alat yang menjana steam seperti dandang, autoclave dan penjana steam. Yang kedua, pengandung tekanan ataupun kompresor. Dan ketiga, misi angkat seperti lift, crane yang mempunyai CJ kelayakan. Alat-alat ini semua tertakluk di bawah penyelenggaraan pencegahan statutory. Okey, untuk penyelenggaraan seterusnya adalah penyelenggaraan kerosakan yang mana penyelenggaraan ini selalunya dilaksanakan bila sebarang jentera tu mengalami kerosakan dan tak boleh beroperasi. Kemudian sebab apa kita kena buat penyelenggaraan kerosakan ini adalah selalunya kebanyakan yang dasar syarikat lah tentang penjimatan dan business continuity. Sebab apa dia nak mengurangkan kos. Tapi apa yang perlu bila kita buat penyelenggaraan kerosakan ni, sebenarnya kita pun boleh buat penilaian dan ini adalah option untuk kita tengok sama ada jentera yang nak dibaiki tu adalah ekonomik untuk baik pulih atau sebaliknya, yang mana kalau tak ekonomik, waktu kita buat penyelenggaraan tu kita boleh buat decision untuk lupuskan kalau ianya tak ekonomi. Okey, yang terakhir jenis penyelenggaraan online yang mana dilaksanakan semasa jentera masih beroperasi, yang mana terdapat keperluan tak praktikal untuk kita membentikan jentera untuk buat penyelenggaraan, dan keperluan kedua dia untuk tujuan seperti untuk pembersihan, perbaikan kecil, penyelarasan semula ketetapan dan troubleshooting alat tersebut. Ini dinamakan sebagai penyelenggaraan online. Terdapat 6 pertimbangan yang perlu kita ambil untuk frekuensi kita buat penyelenggaraan, iaitu yang pertama adalah bergantung kepada usia jentera. Yang kedua, kita kena tengok daripada rekod kerosakan jentera tersebut. Maksud dia kita kena simpan rekod-rekod kita buat pembaikan sebelum ni. Yang ketiga adalah keadaan operasi jentera. Kalau selalu down, kita kena check. Kemudian yang keempat, ianya daripada arahan cadangan daripada show pembuat tersebut. Dia akan menentukan bila kita kena buat penyelenggaraan. Lepas tu terdapat keperluan perundangan macam tadi, statutory tadi, yang mana kita perlu buat maintenance setiap 15 bulan sekali. Dan yang terakhir, dasar syarikat dalam menentukan kekerapan penyelenggaraan untuk memastikan business continuity tak terganggu. Okey, sebenarnya waktu menjalankan penyelenggaraan, dia ada potensi juga berlaku kemalangan, yang mana terdapat 4 kemalangan yang boleh berlaku ketika penyelenggaraan dilakukan, iaitu yang pertama, kita ataupun pekerja akan terdedah kepada bahan berbahaya daripada peralatan tersebut. Yang kedua adalah anggota badan pekerja tersebut boleh tersentuh dengan elemen atau bahan atau bahagian jentera yang sedang bergerak. Kemudian ketika penyelenggaraan dilakukan, kita ada juga kemalangan seperti terjatuh, sama ada pada aras yang sama atau daripada satu ketinggian. Yang terakhir, kemalangan yang boleh berlaku ketika penyelenggaraan adalah seperti terhempap oleh objek yang jatuh dari tempat yang tinggi. Bagi mengelakkan daripada berlakunya kemalangan, berikut merupakan langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil untuk kita mengelakkan terjadinya sebarang yang kejadian yang tidak diingini, iaitu yang pertama, sebelum kita buat kerja, kita perlu mengadakan latihan keselamatan bagi pekerja yang akan menjalankan tugas tersebut. Yang kedua, sebelum aktiviti tersebut dibuat, perlu dibangunkan satu proses kerja selamat
safe work procedure. Yang ketiga, kena buat satu sistem kerja selamat. Maksudnya kita ada satu framework yang jelas tentang kerja selamat. Setiap kerja yang dijalankan perlu ada penyeliaan. Better kita ada penyeliaan bagi setiap aktiviti-aktiviti yang kita rancangkan. Kemudian perlu ada ataupun perlu dibangunkan permit kerja, work permit sebelum pelaksanaan kerja. Maksud dia bila kita buat work permit ni, kita minta setiap pekerja tu assess dulu risk apa yang ada yang akan mereka berdepan. So ini memudahkan lagi pengawalan kita untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Yang seterusnya, untuk ni kita buat kaedah pengubalan peraturan berkaitan dengan kerjasamanya. Yang ni perlu kita wujudkan peraturan-peraturan kecil dalam satu kita punya organisasi. Kemudian kita buat pempasangan papan tanda amaran supaya satu kita dah akses, kemudian kita buat pasang tanda amaran untuk mengelakkan orang lain akan terkena ataupun terlibat kemalangan ketika penyelenggaraan dibuat. Keempat, kena buat pemilihan pekerja. Kadang-kadang perlu ada kita tengoklah fizikal orang tu sesuai tak sesuai untuk buat working at height. Kalau dia gayat, perlu tak kita bagi juga kerja macam tu. So kena check lah pemilihan pekerja dengan kesesuaian kerja yang nak dibuat tu perlu ada. Kemudian sebagai majikan tolong bekalkan pakaian ataupun PPE yang bersesuaian dengan individu yang akan buat kerja. Yang terakhir sekali, tolong sediakan perkakasan yang sesuai. Sama ada kalau kita majikan, kita kena sediakan perkakasan yang sesuai. Kalau kita seorang pekerja, perlu menggunakan perkakasan yang sesuai untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan. Ini semua adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemalangan ketika penyelenggaraan sedang dibuat. Okey, sebagai kesimpulannya bagi topik penyelenggaraan jentera ini, sebenarnya tujuan kita buat penyelenggaraan adalah untuk memastikan kelancaran dan keselamatan operasi loji dan peralatan. Dengan ini, kita dapat mengelakkan sebarang kemalangan dengan mempertingkatkan kekemasan di tempat kerja. So, semua peserta diharap dapat tahu 4 jenis penyelenggaraan yang boleh dilaksanakan. Dan semua jenis-jenis penyelenggaraan ini sebenarnya bergantung kepada jenis jentera, jenis peralatan dan proses dia. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.